Oke, kita baca dulu ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya di antara min ahlil kitab, di antara ahli kitab, laman yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaihim, dan yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, kerana mereka berendah hati kepada Allah, khusyuk, khashi'in, khusyuk. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilah, dan mereka tidak memperjualbelikan. La yashtarun jual beli, yashtari dari kata yashtari, yashtaruna bi ayatillah, tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah, thamanan qalilah, thamanan dengan harga, qalilan yang murah. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka lahum ajruhum, memperoleh pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Sari', cepat, al-hisab, perhitungan. Oke, baik. Minggu lepas kita dah sampai wa ma unzila ilaikum. Wa ma unzila ilaikum, ya, dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Okey, asbab nuzul kita dah bincang minggu lepas, bahasanya ayat ni diriwayatkan, ada satu riwayat yang menyatakan bahasanya turun ketika datang berita dari Habasyah. Itu Habsyi, dari negeri Habasyah atau Habsyi, bahwasanya rajanya, ya, yaitu Asomah, ya, telah meninggal dunia. Sebelum itu beliau telah memeluk Islam dan pernah menjadi wakil Rasulullah dalam menikahi Sayyidatina Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Sampai berita ini, maka Rasulullah mengajak sembahyang gaib kepada almarhum, ya, kepada almarhum, yaitu Asomah, Raja Najasyi tersebut. Maka para sahabat pun ragu, bertanya-tanya. Maka turunlah ayat ini untuk menguatkan bahwasanya boleh kita mensolat gaibkan, ya, boleh kita mensolat gaibkan orang yang berada di jauh. Itu maksudnya apa? Terutama umat Islam lah, ya. Di sini pun dia dah dinyatakan Islam, tapi para sahabat ragu, adakah dia dah Islam, dah masuk Islam atau belum. Itulah, maka inilah sunnah yang diajarkan Nabi, kita boleh mensolat gaibkan jenazah saudara mara kita yang jauh di mana saja. Kita tak dapat mendatangi rumahnya untuk takziah, maka kita boleh salat gaib di rumah kita. Okay. Sama saja, hanya niatnya saja. Usolli ala hadhil mayyitati, ala hadhil mayyiti, sama. Siapa sebutkan namanya gaib lillahi ta'ala, itu macam tu. Ini Rasul yang mengajarkan, maka kita boleh mengikutinya. Maka dah ramailah yang dibuat sekarang di mana-mana, bila selepas solat Jumaat biasa akan dikumpulkan nama-nama arwah, lepas tu dibacakan selepas solat Jumaat. Kita solat gaibkan nama-nama fulan di bawah ini. Itu
Itu dah ada beberapa masjid yang buat atau menggalakkan solat sunnah macam tu. Okey, baik. Ada soalan sebelum kita sambung i'rabnya? Ustaz, memang aku pernah dengar kan mengapa Rasulullah tu solat gaib kepada Najasi tu kerana Rasulullah tahu tak ada siapa yang akan solat jenazah kepada tu sebab dia tak tahu dia tu masuk Islam. Jadi Rasulullah Betul. buat lah. Itu salah satu juga kerana Raja Najasyi ini kaumnya mayoritas adalah Kristian. Jadi dia masih menyorokkan lagi keislamannya kepada kaumnya. Maka itulah salah satu kenapa Rasulullah mensolatkan kerana sesama Muslim. Itu hak di antara manusia, maka disolatkan. Kita tak tahu sejarah mana yang pasti sama ada Raja Najasyi ini dikubur secara Islam ataupun secara Nasrani macam tu. Tapi yang penting Allah menguatkan bahasanya Rasul membuat solat tu, berarti di situ betul bahasanya raja tersebut dah memeluk Islam. Ustaz nak tanya sikit. Okay, kalau solat gaib tu pada hari orang itu meninggal ataupun sampai bila? Bila-bila masa saja. Contoh kita baru dengar seminggu selepas kematian dia, boleh terus kita solat gaibkan. Maksudnya the moment kita meninggal tu tak lama kita sembahyang gaib lah. Tunggu dulu di sana dah siap dikafankan ke belum, dikuburkan ke belum. Tu baru kita boleh solat gaib. Kalau dia belum apa-apa, kita tidak digalakkan solat gaib dulu. Biasa kan kalau di sana dah dibuat solat gaib, solat jenazah, barulah kita yang jauh ni buat solat gaib. Oh, okey. Terima kasih. Mungkin kena tanyakan dulu yang ahli keluarga si mayit ni, sana dah buat ke belum, atau tengah dikafankan. Baru kalau dah dikafankan kan, baru kita boleh solat gaib pada jenazah tersebut. Itu kan tata caranya. Itu. Okey, terima kasih. Maaf, aku nak tanya satu lagi. Begini, ada orang solat gaib tu dia kubur. Bila dia tahu ayah dia meninggal, dia pun baliklah ke rumah. Dalam perjalanan tu dah sampai ke kubur, tunggu dia je. Jadi di situ anak dia tu solat gaib pasal di atas kubur tu. Macam mana Ustaz? Boleh tak apa. Itu istilahnya menghormati si mayit tersebut. Dia bukan solat gaib tu, solat jenazah lah. Berarti kalau dia ada depan, walaupun dah dikubur tu, ada beberapa ulama yang membolehkan, ada yang tak. Itu boleh aja kan. Sebab tu anak ya, atau saudara dekat lah, tak sempat lagi dia tengah di jalan, tapi dalam perjalanan mayit tu dah kena kubur, maka ada setengah ulama yang membolehkan solat di atas kubur tersebut, ada yang tak. Boleh mana-mana. Tapi selalu jumpa ya dalam masyarakat kita, ada kan macam tu? Ada. Ada pahaman juga yang tak boleh. Ustaz. Okey, baik. Kita sambung lagi. Kita dah sampai kepada wa ma unzila ilaikum. Ahlil kitab yang kita kaji minggu lepas tu, ahli kitab. Ahli kitab tu maksudnya apa? Iaitu laman yu'minu billah. Ya. Yang syarat yang pertama, dia kena beriman kepada Allah. Lepas tu yang kedua, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Itu di situ bahwasanya dia kena beriman kepada Rasul dan apa yang diturunkannya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka ada yang beriman kepada Allah. Tapi bila datang Nabi Muhammad, mereka tak nak beriman, maka dia tak dikatakan ahli kitab. Itu. Kerana dia tak nak beriman kepada Rasul. Tak nak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran datang, dia tak nak beriman. Terus dia kata bahawa ini sihir lah, apa itu.
Itu tak termasuk syarat menjadi ahli kitab. Syarat yang ketiga, kita akan tengok i'rabnya, wa ma unzila ilaihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Wa ma al-wawu harfu atfin. Harf ataf ya. Wah, di sini masih sambung dengan yang depan. Ma ismun mausulun mabniyun ala sukun. Fi mahalli jarrin ma'tufun. Oke. Haraf ataf ma isim mausul. Jadi, tapi boleh menjadi isim ataf juga karena datang selepas haraf ataf. Unzila apa-apa dan apa-apa. Unzila fi'lun madin, fi'lu madin mabniyun lil majhul. Mabniyun alal fathi. Unzila dia fi'il majhul. Nah, kita tahu semua bahasanya fi'il majhul itu artinya apa? Ada tambahan, ada imbuhan di dan kan. Artinya apa? Anzala asalnya. Di sini unzila berarti diturunkan, dan apa-apa yang diturunkan ada imbuhan di dan akhiran kan pada perkataan tersebut. Anzala artinya turun, unzila diturunkan. Itu maksud daripada fi'il madhi majhul di sini. Sifir berapa nih? Sifir unzila anzala 2. Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Anzala. Anzala boleh juga anzala sifir. Anzala yunzilu berarti sifir 2. sifir 2. Kalau nazala yanzilu, Nazala yanzilu sifir nazala yanzilu sifir 1B. 1B, betul. Nah, itu majhulnya unzila. Nazala yanzilu. Unzila. Oke. Naib fa'il. Bila ada majhul, mesti ada naibnya. Naib itu artinya wakil. Karena bila majhul, dia tak tahu siapa yang dapat. Oh, gini beli dia. Ni Riza kan? Okey. Riza kerja. Naib fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun.
Takdiruhu huwa. Domir mustatir. Naibnya domir mustatil. Dalam itu ada domir yang tersembunyi. Unzila berarti dia huwa, ada huwa. Dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu. Dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Oke, setakat ini ada soalan. Wa ma unzila. Bila kita kata naib fa'il, adakah ia menunjukkan domir? Yang mana? Yang perkataan unzila. Ada domir tersembunyi. Setiap fi'il, kalau dia tak jumpa fa'il, maka kita boleh letakkan di situ domir yang tersembunyi. Kerana dia merujuk kepada fi'il tersebut merujuk kepada setiap domir. Unzila, domir huwa. Kalau hiya unzilat, ada tak. Itulah Jadi, sampai kepada ana nahnu, ya. Jadi naib fa'il ni adalah domir mustatir? Ya, domir mustatir. Okey. Okey, ada soalan yang lain? Puan Faridah, Puan Mariamah, makku. Apa yang diturunkan tu maksudnya ini Taurat, Injil tu. Ya, kepada ahli kitab. Ya, ahli kitab. Kepada ahli kitab. Unzila, apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, iaitu kitab-kitab yang terdahulu. Itulah maka kita kena beriman kepada kitab-kitab terdahulu kerana kita itu termasuk iman, ya, rukun iman kepada kitab-kitab, bukan sahaja Al-Quran tapi juga kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, itu semua kita kena imani. Imani apa? Allah telah menurunkan kitab tersebut. Yang wujud sekarang itu adalah buatan manusia. Maka kita tak mengimani yang sekarang, tapi kita mengimani kitab-kitab yang dahulu yang telah diturunkan oleh Allah. Tapi Ustaz, kita tak boleh jumpa dah kitab Itulah. dulu. Kitab dahulu memang dah tak ada wujudnya. Tapi kita kena tetap iman. Iman tu dalam artian dalam hatilah kita kita yakin bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Sama ada yang sekarang ni, itu bukan kitab yang ori, dia adalah karangan atau gubahan daripada ajaran-ajaran yang setelah nabi-nabi mereka wafat. Mereka buat sendiri kitab, mereka karang sendiri kitab. Ustaz nak ingatkan balik. Kalau unzila madi majhul untuk huwa. Kalau untuk hiya unzilat ke? Betul, unzilat. Nak ingatkan tambahkan balik. Tak. Ada domir-domir yang melekat pada setiap fi'il. Setiap fi'il ada domirnya yang melekat. Okey. Kita masih pada yang dulu tu lah, maksudnya unzila, apa? Unzila, unzilu. Unzilat hiya. Okey. Unzilat.
Unzilat tak mesti. Kalau unzilat tu pun domir mustatir. Unzilat. Kalau dia tak jumpa selepas tu, fi'il, isim yang menjadi fi'il, maka kita nyatakan bahwasanya dia domir mustatir. Jadi yang mustatirnya apa tu? Engkau. Iya. Unzilat domir mustatir takdiruhu anta. Unzilat apa? Unzilat. Yang Iya. Oh iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Fi'il madi kan? Fi'il madi. Kita bincang fi'il madi. Unzilat. Jadi unzilat domir mustatirun takdiruhu hiya. Betul. Oke. Kita sambung. Tuan Mariamah tak ada ya? Tak ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey, baik. Sambung page yang atas. Unzila yang telah diturunkan ke siapa? Kepada siapa? Ilaihim. Ila harfu jar. Hum dhamirun mabniyun ala sukun fi mahalli jar. Harfu jarrin ila harf jar. Hum dhamir mabni. Hum dhamirun mabni. Dhamir muttasil ya di sini ya. Dhamir yang mabni ala sukun, di atas baris mati mim tersebut. Fi mahalli jar, tapi dia datang selepas jar maka disebut juga fi mahalli jar dalam keadaan berbaris bawah. Ilaihim. Tapi tetap menjadi ilaihim. Okay. Saya dah lupa makna mahali ikut Melayu. Saya dah lupa. Mahali. Kedudukan. Makna ikut Melayu. Kedudukan, mahal. Kedudukan. Dia sama dengan maukit ke tak sama? Macam mana? Maukit. Mahali dengan maukit tu makna sama ke? Sama. Oh, sama ada kita sebut mahali atau maukit? Penggunaan saja istilah dalam i'rab mahali. Kalau maukit ini apa? Dalam mana puan jumpa ni? Dalam bahasa Arab. Banyak buku. Memang. Tapi term itulah yang digunakan masing-masing. Mauqif tu dia tempat juga. Mauqif ni tempat, mahali juga tempat atau kedudukan. Mauqif tu tempat berdiri. Apalagi makom juga tempat berdiri. Makom Ibrahim tempat berdiri. Ibrahim mauqif biasa digunakan untuk contoh yang saya selalu jumpa tu mauqifus sayyarah. Apa tu mauqifus sayyarah? Tempat pemberhentian kereta atau bus. Berarti apa? Stesen bus. Sama kan kedudukan di situ
Dia Oh, duduk di situ bas tu. Itulah. Jadi tempat. ada term yang digunakan pada istilah lain. Maka istilah lain pun menggunakan apa nama term yang lain itu. Ejaan Bus dia stop. mim waw qaf ain. Apa? Ejaan dia mim waw qaf ain. Betul. Mauqifun. Mauqifus sayyarah biasa disebutkan stesen bus. Kalau kita stesen bus dalam bahasa Arab, mauqifus sayyarah. Kalau bus stop, Lebih kurang sama. Bus stop. Karena di Arab tak ada bus stop. Oh, Arab tak ada bus stop. Ada. Bus station tu besar lah kan. Macam bus stop tu tengah jalan. Ya. Oh, tempat lah kira mauqif. Mauqif sayyarah. Kalau parking lot tu untuk kereta tu? Boleh juga digunakan macam tu. Mauqif. Mauqif tu perhentian Ustaz. Pemberhentian lah. Macam orang kata Perhentian. hentian macam tu. Tempat berhenti. Ialah macam hentian apa tu lah. Hentian simpang tu macam tu lah. Hentian lah maksudnya tu mauqif tu. Ya. Ini kan dari kata wukuf. Wukuf. Wukuf tu apa? Berhenti. Wukuf tu duduk, diam di situ. Wukuf, istilah wukuf digunakan untuk ibadah haji. Wukuf. Jadi bila kita kata mahalli, contohnya macam mubtada ke fa'il ke macam tu lah. Ia berkaitan dengan istilah dalam ilmu bahasa Arab. Terutama ilmu nahwu syarab tersebut. Oh. Kalau yang selalu kita dengar kan waqaf. Dalam tajwid ada juga waqaf. Ya, tempat berhenti. Amin, itulah. ayat kita berhenti. Boleh tulisan jari tulis. Pensel ada. Pen besar. Okey, faham. Mahalli tempat. Ya, Puan ada soalan lagi? Okey, faham dah. Okey, Puan Mariamah? Tak ada Ustaz. Ada, okey. Kan ejaan dia waqaf ba punya ain. Waqaf. Termasuk istilah yang biasa kita sebut apa nama zakat, wakaf. Itu kan bahasa Arab juga itu, zakat bahasa Arab, wakaf juga bahasa Arab. Ya kan? Apa? Sama ke wakaf dengan wukuf? Secara makna, secara bahasa sama. Wakaf ni berarti harta yang berhenti dan terus mengalir pahalanya. Kita wakafkan harta kita untuk kemasyarakatan, untuk ke masjid, untuk ke surau, itu artinya wakaf. Jadi harta kita hentikan di situ. Ya. Dimanfaatkan. Wukuf sama saja, dia duduk baca doa di satu tempat ketika ibadah haji. Okey, baik, kita sambung. Ilaihim khashi'ina. Khashi'in artinya di sini hal. Keadaan dia menjadi halun mansubun. Mansubnya tandanya adalah ya. Tanda mansub di sini ya, bukan nun. Kenapa? Kenapa tandanya ya bukan nun? Tengok, nampak di situ. Fajar ke?
Kenapa dituliskan tanda mansub tu ya? Biasa kan kalau tengok yang bawah tu isim majrur tandanya kasroh. Apalagi Ilah ke? Huruf ilah. kenapa di sini disebut mansubnya tandanya adalah ya? Berarti ya itu mana? Ya itu sebelum nun ada ya. Huruf ilah. Nah, Huruf ilah ke? karena di sini dia adalah jamak. Oh, jamak. Oh. Jamak apa? Mudzakkar salim. Nah, itu. Khosyi'in. Dari kata khosyi'un. Khosyi'un artinya apa? Khosyi'un artinya khusyuk. Mereka dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk. Ustaz, Ya. makku kan kalau ada macam dia kata hal mansub al-ya, makku refer diagram purple A. Ya. Boleh tengok diagram purple A. Di situ ada tandanya. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ada tanda-tandanya. Jadi tandanya adalah ya dengan nun saja kan, imbuhan untuk jamak mudzakkar salim ya dengan nun. Purple B lah makku. Purple A lah Zakia. Purple A lah Zakia. Purple A. Purple A. Nak tanya Ustaz betul ke kalau makku Purple A. Bila makku tapi makku hanya tak tahu mengapa ya. Jadi makku dah tahu sekarang ya tu kerana dia jamak. Ya. Itulah kenapa ya, kerana dia jamak. Mana tandanya? Ya yang di depan, bukan nun saja. Tapi ya-nya itu. Ya. Jadi berdasarkan diagram A purple tu, kalau masuk mungkin kita boleh kata masuk dengan 4 tanda ni. Satunya tu ya. Mansub tu ada tanda-tandanya. Ada apa saja? Baris atas, apa lagi? Alif. Kalau atas tu memang zahirah lah, memang jelas lah kan. Ya, nyata. Nyata zahirah. Yang tak zahirahnya iya. Ya, betul. Okey. Baru boleh aplikatif kita baru faham kegunaan yang sifir purple A tu, baru kita nampak di situ kegunaannya. Kegunaan diagram tu. Diagram purple A. Secara bahasa maknanya apa? Khosyi' adalah yang khusyuk atau rendah hati. Jadi orang khusyuk ni dia rendah hati. Khusyuk ni kita fokus, Ustaz kan? Fokus. Betul. Maknanya fokus boleh khusyuk dalam ibadah tu dia, khusyuk dalam solat. Berarti dia kena merendah hati, kena merendahkan hati. Khusyuk, tak perlu riya, itu kan. Lain daripada riya. Kalau riya berarti dia sombong lawannya itu. Khusyuk dalam solat ni tak boleh dibincangkan. Orang kalau dah bincang khusyuk, saya solat khusyuk tadi, itu tak khusyuk berarti. Tak ada orang khusyuk itu bercerita. Kalau dia dah kata dia khusyuk, itu berarti tak khusyuk. Itu ya, jadi rendah hati. Selalu dia rendah hati, dia selalu merendah. Sama dengan yang di sini. Kenapa dikatakan bahasanya dapat ahli kitab ni syarat yang ketiga adalah dia beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Allah, kepadanya, khosyi'in, dengan rendah hati. Artinya apa? Dia tidak sombong. Saya ada kitab ni, saya ada kitab ni. Itu yang terjadi kepada para ahli orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bila mereka menyombongkan diri bahwasanya ada kitab sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia kata macam tu. Ada Taurat, ada Zabur. Mereka hafal Taurat, mereka
hafal Injil. Tapi dengan cara sombong akhirnya dia tidak khusyuk di sini. Itulah maksudnya. Okey, boleh? Khasyi'ina lillah. Lillah alamu harfu jar. Harf jar. Lam itu harf jar. Kita maklum semua. Allah lafzul jalalah. Ismun majrurun. Al-kasrat. Lafzul jalalah, kalimat Allah dalam keadaan majrur. Baris bawah. Lillah. Okey, ada soalan? Khasyi'ina lillah. Khusyuk kepada Ustaz, Allah. undur sikit khasiin tu isim fa'il. Betul. Dia Khasiin. dalam bentuk isim fa'il. Khasiin. Jadi di situ makna dianya orang-orang ataupun mereka lah, mereka yang khusyuk. Mereka orang-orang yang khusyuk, rendah hati. Asal Jadi dia kata khasya'a. khasya'a yakhsya'u. Khasya'a yakhsya'u. Sifir A, satu A. Sifir khasya'a yakhsya'u. Sifir apa? Yakhsya'u. Sifir satu C ke? Satu C. Satu C. Yakhsya'u. Khasya'a yakhsya'u wa huwa khusyu'un. Khusyuk ni berarti apa? Isim terbitannya. Khasyi'un. Khasyi' berarti orang yang khusyuk. Okay. Root word dia apa Ustaz? Root word dia. Khasya'a yakhsya'u. Khasya'a. Khasya'a yakhsya'u. Satu C. Satu C. Khasya'a. 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 Khasyin ain. Khasya'a yakhsya'. Yakhsya'u. Ain juga. Ain juga. Yakhsya'u. Satu C. Okey. Itu isim fa'il. Okey. Ya, khusyuk. Artinya patuh, khusyuk tu. Khusyuk artinya khusyuk. Khusyuk artinya rendah diri. Kalau ada kamus, boleh buka aja apa artinya khusyuk. Itu kita boleh nampak berapa makna khusyuk tu. Kena cari khasya'a lah kan Ustaz? Khasya'a. Dalam handphone pun kan sekarang dah ada kamus-kamus apa banyak tu, boleh kita terokai, kita tengoklah apa yang ada makna. Ustaz nak tanya. Ya. Yang khasyi'in tu adalah masuk kepada unzila ya? Betul. Dia hal, dia keadaan kepada unzila ilaihim.
Maksudnya yang menerima daripada yang diturunkan tu. Betul. Okey. Sebab tu dia jadi apa, jadi mansub. Jadi mansub. Okey. Kalau tidak khosyi'un kan kalau rafa. Khosyi'un. Okey. Rafa'nya khosyi'un, tapi di sini menjadi khosyi'in. Dia kalau kita katakan objek lah ya, ada objek yang mansub itu kan maf'ul, hal, nah itu kan yang boleh menjadi mansub. Ada sama ada dia menjadi maf'ulun bih atau dia menjadi hal, dia boleh mansub itu. Ini saya tengok kamus, mukhasya'a artinya menyerah, rendah hati, khusyuk, tunduk, menunjukkan penghormatan, banyak artinya ya, khasya'a. Ustaz guna kalau dalam telefon tu kamus Al-Ma'ani tu. Al-Ma'ani saya selalu guna Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ni. Payah juga penerangan dia dalam Arab. Cari yang apa nama? Yang Arab Melayu. Ayat Arab Melayu. Tak, penerangan langkah-langkah dia tu dalam Ma'ani tu Arab, tapi bila timbul perkataan, kita nak perkataan khasi'in, keluarlah tunduk, gitu. Tapi arahan-arahan dia bahasa Arab lah. Betul lah. Ma'ani Okey. Okey, ada soalan? La, kita sambung. La, haraf nafi. Harf nafi yashtaruna. Yashtaruna fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Thubutun nun. Okey. Makna apa subutun nun? Okey, baik. La haraf nafi, yashtaruna. La yashtaruna artinya apa? Tidak memperjualbelikan. Tidak memperjualbelikan. Yashtarun artinya jual beli. Yashtarun diakhiri dengan apa? Waw dan nun. Waw dan nun. Maka itu ada nun tu. Kadang ada, kadang boleh tak ada. Boleh la yashtaru, ya. Kadang ditukarkan menjadi alif. Ya kan, kita jumpai beberapa ayat yashtaru waw alif. Tapi di sini yashtaru na. Sama fi'il mudhari'nya. Tapi di sini ditambahkan lagi subutun nun. Artinya nun tu kekal. Subut tu kekal, nun itu haraf nun. Jadi subut tu kekal. Subut makna kekal. Nun itu haraf nun. Jadi nun yang kekal ada dalam fi'il tersebut. Dia tak hilang. Itulah maksudnya. Bagi makku kan, sebut je. Sebut tu maknanya sebut. Sebut tu maksudnya ada nun. Kalau tak sebut tu khusus nun. Di bahasa Melayu kan macam tu, biar faham aku sebut. Sebut tu adalah. Maksudnya ada nun. Nun itu disebutkan. Okey. Nun disebut. Boleh saja kalau nak macam tu, nak senang mengingat. Tapi kena tahu bahasanya subut tu artinya tetap kekal. Yang asli ya Ustaz. Lawan dia huzuf. Maknanya yang asal lah ya. Subut tu.
Lawan dia mahzuf ke Ustaz? Betul, lawannya mahzuf. Ada yang nyata, subut itu artinya ada, kekal. Lawan daripada subut adalah hazaf. Kalau tak ada nun, maka dikatakan hazfun nuni. Biasa ada istilah hazfun nuni. Hazaf nun. Jadi nun itu dihazafkan. Ustaz, yang apa tadi kan? Khosyiina tu terjemahnya sebagai orang-orang yang khusyuk tu, orang-orang orang-orang yang tu refer kepada kita ke kepada siapa? Ahli kitab. Ini syarat-syarat ahli kitab, bukan kita. Ahli kitab. Ahli kitab yang boleh kita, ya istilahnya di sini Rasul mensolatkan yang boleh kita memberi takzim kepada mereka, yaitu orang-orang yang khusyuk di situ. Khusyuk kepada kitab. Macam mana tu khusyuk kepada kitab tu? Berarti mengamalkanlah khusyuk tu. Ya kan? Kita kena khusyuk membaca Quran. Berarti betul-betul fokus. Itulah. Ustaz, maksudnya ahli kitab, ciri-ciri ahli kitab macam ni yang kita boleh makan dia punya sembelihan kan? Boleh. Tapi ada lagi ke? Sekarang tak ada. Ahli kitab hanya pada zaman Rasulullah sahaja. Okey, ada soalan? Tak ada dah. Okey, baik, kita sambung. Wawul jama'ati. Wawul jama'ati. Mana wawul jama'ah tu? Waw dengan nun tersebut. Dia sebagai apa? Dhamirun mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. La yashtaruna, la harf nafi, yashtaruna fi'il mudhari dengan adanya nun di belakang. Wawul jamaah, waw saja dia menjadi waw jamaah, waw dan nun tu satu package, waw dan nun disebut wawul jamaah. Karena tanda wawul jamaah, kita tengok tanda wawul jamaah tu waw dan nun atau waw dengan alif. Boleh tengok dalam sifir tu ada tu. Wawul jamaah dhamirun mabniyun ala sukun, dhamir yang mabni, ya, dia dhamir, wawul jamaah itu dhamir yang barisnya tetap, yashtaruna akan berbaris na saja, ala sukun, ya, barisnya atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, dalam kedudukan dia berbaris rafa marfu, baris atas, maka dia boleh menjadi fa'il. Berarti kalau di sini waw saja, di sini yang dikira menjadi wawul jamaah waw saja, bukan dengan nun. Jadi nun tak dikira. Wawul jamaah berarti waw saja kerana dia mabni ala sukun.
mabni ala sukun. Kalau Ustaz, kalau kita jumpa lah dia kata waw al-jamaah tu, maksudnya waw je lah. Nun tak boleh dikira lah. Nah, Di mana-mana saja. kalau tengok pernyataan di sini mabniun ala sukun, berarti yang berbaris sukun hanya waw. Sedangkan na itu berbaris atas. Karena boleh bertukar, na itu boleh bertukar alif. Maka dia tak tetaplah dikatakan di situ ya. Wow, al-jamaah tu wow lah. Wow. Ustaz, maksud formulanya, kalau la tu adalah harfu nafi, Ya. jadi dia punya depan fi'il yang depan tu mesti mudhari. Mudhari rafa. Ya. Karena la ini kan nafi ya, artinya melarang ya, nafi itu. Nafi menafikan. Menafikan. Berarti untuk perbuatan yang akan atau yang sudah? Yang akan. Yang akan. Nah, itu nama ke la datang selepasnya mudhari. Selepas la mesti mudhari. Ya. Nafi. Sama dengan la, selain daripada nafi apa la boleh menjadi? Tidak. La jangan. Ini la tidak. La nahi. La jangan. La jangan. Apa la jangan tu? La jangan. Ni la tidak. Nah, ini tidak. Berarti di sini nafi. Kalau tidak tu no. Kalau nafi ya, nafi. Kalau jangan nahi. La nahi. 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 Kalau nahi ya. Jadi amar kan? Bukan jadi amar, dia lawan daripada amar di situ. Jangan artinya ya, kita kepada domirnya mestilah kepada anta, antum, antum saja. Anti, antum, antun. Nah, itu. Bezanya la, lepas tu ta domirnya. Kalau nafi, la, ya. Dimulai dengan ya. Itu beza dia. La di depan dia tu mudhari. Tapi kalau ya, la yastaru, nafi. Kalau la tastaru, nahi. Betul. Okay. Oke, kita sambung. La yashtaruna. Ada fa'il di situ sekali, ada fi'il, ada fa'il. Bi ayatillahi, bi ayati ba al-ba'u harfujar. Ayati. Apa ayati? Ismun majrurun. Al-kasratu.
Ayati, bi itu huruf jar, ayati isim majrur. Tandanya apa? Tanda majrurnya adalah baris bawah, ditandakan kasroh itu. Ayatillahi. Allah di sini Allah, perkataan Allah yaitu lafzul jalalah, lafzul jalalati mudhafun ilaih. Majrur. Tanda majrurnya al-kasratu. Oke? La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Dia tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah samanan qalilan dengan harga yang sedikit. Samanan maf'ulun bi. Mansub. Maf'ulun bih mansub, samaran ya. Maf'ul objeknya dia. Jual beli dengan apa? Dengan harga. Al-fathatu. Al-fathatu ya, tandanya fathah. Nan itu ya, nan sama nan. Qalilan, na'tun, mansubun. Subun. Sebab apa ni samanan apa tanwin atas, jadi qalilan pun kena tanwin atas. Betul, karena itu salah satu syarat sifat dengan yang disifatkan. Sifat nih barisnya kena sama dengan apa yang disifati. Samanan barisnya Sifat mausuf. mausuf. Sifat dengan mausuf barisnya kena sama. Naat man'ud barisnya kena sama. Berarti samanan ni man'ud, qalilan ni sifat atau na'tun. Mansubun al-fathatu. Yang fathah juga. Tandanya fathah. Al-fathatu. Bila kata tanda ni maknanya baris Ustaz ya? Yang di dalam apa nama itu? Dalam kurung tu. Berarti dia barisnya.
Kalau kita guna perkataan tawabik tu betul ke Ustaz? Tawabik. Betul, tawabik. Tawabik ni kan Diberi kod lah sebelumnya. ikut. Okey. Jadi tawabik ada berapa macam tu? Maka salah satu daripada tawabik adalah sifat. Tu. Salah satu bentuk tawabik adalah sifat. Lepas tu apa lagi? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Apa saja? Sekejap kita. Tawabik. Maktuh. Taukid, maktuh, badal. Badal. Tengok tu lah, tengok A, purple A. Purple A. Purple A. Tawabik. 1, 2, 3, 4. Tengok A, makku tengok A. Betul, betul. Sifat, maktuf, taukid, badal. Okey, jadi boleh kita sebut dia tawabik. Okey, boleh? Dia sambung. Ulaika. Ulaika ismun isyaratun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Okey. Ulaika boleh jadi mubtada. Boleh kerana dia isim. Isim apa ni? Isim isyarah. Cuba tengok isim isyarah, bentukan isim isyarah. Okey. Tengok di situ ulaika ni daripada mana? Tengok dalam sifat. Diagram. Diagram isim popular lah. Diagram pink A. Bukan. Isim isyarah, cari yang isim isyarah. Dalika. Ulaika. Dekat mana Ustaz? Dalam diagram mana? Apa nama yang kuning ada tak kuning? Ada. Purple atau yang mana? Purple.
Bentuk ulaika ni isim isyarah, tapi isim isyarah yang mana satu? Dia ada isim isyarah hada, hadihi, dalika, tilka. Apa tu diagram pink A? Itu Sarah. Ulaika ini asalnya dari mana? Ulaika. Apa ni isim isyarah perempuan. P. Ulaika. Ulaika. Perempuan lelaki sama. Perempuan lagi sama, betul. Jadi boleh gunakan ulaika, boleh guna muannas ataupun mudzakkar. Ya, ya. Ulaika, ya, lelaki perempuan sama. Mereka itu. Mereka itu. Memula saya ingat mubtada ni untuk isim yang kita boleh nampak macam benda-benda. Saya ingat Tak semua. Boleh saja apa-apa isim mausul ke semua yang berbentuk isim. Boleh jadi mubtada. Boleh. Okey. Ya. Dia mubtada di sini. Ulaika lahum. Alamu harfu jar. Hum domirun Harfu jar. mabniyun ala sukun. Fi mahalli jar. Wa syibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Khabar sepatutnya tak perlu muqaddam ya. Khabar saja. Ulaika lahum. Ulaika mubtada, lahum adalah khabar. Muqaddam tu tak ada Ustaz. Muqaddamun tak ada. Jadi kita tengok dulu, kita tengok ke bawah tu. Dia ada di sini ada. Tapi dia bertindih lah. Jadi ulaika lahum ajruhum. Jadi ajruhum lahum. Itu di situ. Ajruhum lahum. Dia khabar muqaddam, mubtada'nya ajruhum. Di sini baru nampak muqaddamnya di sini. Untuk siapa? Ajruhum. Kalau ayat ni kita buat yang biasa, dia berubah macam mana?
Ulaika ulaika ajruhum lahum. Ajruhum. Lahum. Ulaika ini mubtada, ajruhum lahum itu khabar. Ajruhum lahum khobar. Khabar. Tetapi lahum dengan ajrum sendiri dia menjadi mubtada khabar yang kecil. Macam tu. Khobar yang kecil. Satu jumlah yang kecil. Ajruhum dia mubtada, lahum khabar. Maka dikatakan di sini lahum ni khabar muqaddam. Sama ada ajruhum mubtada muakhar. Ajruhum mubtada'un muakhkharun marfu'un dhammatu. Hum, apa hum? Domirun mabniyun ala sukun. Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ilaihi. Mudhaf ilaih. Ajruhum mudhaf ilaih. Ajru mudhaf, hum mudhafun ilaih. Macam tu biasa. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabaru ulaika. Inilah di sini menjadi khabaru ulaika. Ulaika lahum ajruhum. Ulaika mubtada. Lahum khabar muqaddam. Ajru mubtada muakhar. Ajruhum dia adalah khabar kepada ulaika. Ajru ada root word ke Ustaz? Ajru. Ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Ada tak mau apa nama root wordnya? Ajrun. Ajrun. Dia masa ada? Root word dia apa nama? Istajirhu, istajaro, ajaro, ajaro. Ya, juru. Hajaru. Hajaru. Tapi jangan digunakan apa nama perkataan nih. Tak juro. Ajaro tak juro. Tak juru.
Tapi sini makna apa? Pahala. Pahala, ajrun. Ajrun, pahala. Pahala. Ganjaran. Apa lagi? Ganjaran. Selain ajrun untuk pahala, ada lagi perkataan lain Ustaz dalam bahasa Arab? Apa pahala dalam bahasa Arab? Jaza. Amal-amal pula, amal-amal. Jaza. Amal-amal mereka. Ha? Amal-amal mereka. Amal. Ha. Jaza. Jaza. Jazaun. Ada banyak perkataan yang boleh diartikan sebagai pahala. Sikat. Amal amal baik, amal baik. Okey. Indah. Dzarful makan mansub. Mansubun. Al-fathah, tandanya fathah. Rabbihim mudhafun ilaih. Inda rabbihim, yaitu rabbi menjadi mudhaf ilaih, tandanya baris bawah rabbi. Mudhafun ilaihi. Formula dia domain melekat kepada isim. Isim dengan isim. Isim, yelah ni him tu domain kan? Domain. Ya, tak Domain. semestinya berbentuk domir, boleh apa saja. Ya, isim sama isim plus isim. Sama isim, isim plus isim, maka Plus dia isim. boleh menjadi mudhaf ilaih ataupun dia menjadi na'at man'ut. Boleh dua-dua. Ya. Okey. Hum. Sikit lagi kita siapkan. Hum. Domirun. Mabniyun. Ala sukun. Domir yang mabni atas sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ilaihi. Jadi bertindih di sini ya.
Inda rabbihim, inda zorof, dan dia menjadi mudhof, rabbi mudhofun ilaih, dan dia menjadi mudhof juga, him domir yang menjadi mudhofun ilaih. Nah, itu 3 rangkai kata di sini ada ya. Di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan itu dah rangkai kata, Tuhannya itu rangkai kata yang kedua. Oke ya, boleh ya. Inna harfu taukidin. Wa nasbin. Inna ini dia di sini sebagai haraf taukid dan tugasannya membaris ataskan nasab. Secara makna taukid sesungguhnya, secara tugasan dia menjadi haraf nasab karena membaris ataskan isim selepasnya. Mana? Allah. Innallaha. Kenapa Allah? Karena dia isim selepas inna, atau dikatakan di sini isim inna. Lafzul jalalah isim inna. Inna. Mansubun. Mansub. Tandanya baris fathatu. Al-fathatu. Isim inna. Innallaha. Syari'u. Syari'u berbaris apa? Berbaris depan. Nah, inilah tanda khobar inna. Karena dia isim yang berbaris depan dan datang selepas isim inna, maka menjadi khobar inna. Khobar inna marfu'un. Dhammah tu, tandanya dhammah. Dhammah tu. Al-hisab. Al-hisab mudhafun ilaih. Oke, mudhafun ilaih majrur. Otomatis mudhaf adalah majrur barisnya. Al-kasratu. Baris bawah. Baris bawah. Baris bawah. Mana baris bawahnya, tandanya mana? Al-hisabi. Cari hisab. Tandanya Al-hisab. baris bawah. Inna ni haraf taukid Ustaz. Inna. Haraf taukid. Betul. Ya? Ya. Haraf taukid. Dan juga isim. Isim. Bukan, kalau haraf tak boleh Haraf. isim. Ya, ya. Dia kena satu saja. Sama ada isim atau haraf atau fi'il. Maka kalau dah menjadi haraf, dia kena haraf. Ya. Oke, ada soalan? Alhamdulillah dah siap ayat 199 surah Ali Imran.